seorang ulama besar, seorang ulama, seorang yang saleh bermimpi Nabi SAW. Orang ini orang Maghribi, Morocco, tuan-tuan. Seorang alim bermimpi Nabi SAW. Mimpi Rasulullah ini keuntungan yang besar, perhatian. Kerana siapa yang mimpi Rasulullah benar akan melihat Nabi SAW. Dia bermimpi Rasulullah SAW memberi dia amanah supaya pergi di Mekah, jauh juga daripada Maghribi ke Mekah. Jumpa satu hamba Allah kampungnya di Mekah, bukan di mana Mekah tapi di kampung. Sekian nama lah, Polan bin Polan bin Polan. Biasanya orang Arab, tuan-tuan, kalau sebut nama mesti 3, tuan-tuan. Namanya, nama bapaknya, nama datuknya, supaya tak keliru, tuan-tuan. Kalau nama dia dengan bapak mungkin banyak nama sama, tuan-tuan. Masya Allah, hamba Allah orang saleh ini gembira, tuan-tuan. Gembira lah. Kerana dapat mimpi Nabi SAW dan dapat satu amanah daripada Nabi SAW. Itu satu penghormatan padanya lah. Maka ada kesempatan, perhatian, dia pergilah ke Mekah. Yang pertama ziarah makam Nabi di Madinah. Kemudian terus ke Mekah buat umrah, tuan-tuan. Selepas buat umrah, dia bertanya dengan orang Mekah, di manakah kampung ni? Dia kata, adalah tak berjauh, dari kampung lah, tuan-tuan. Pergilah. Sampai di kampung itu, tuan-tuan hadirin. Bertanyalah pada orang kampung tu, ada tak nama orang ni Polan bin Polan bin Polan bin Polan. Dia kata orang kampung sini jugalah. Dia, kenapa tuan nak jumpa dia? Tak apalah, saya nak jumpa dia lah. Maka pergilah, tuan-tuan, berjumpa, alhamdulillah. Sebelum berjumpa tanya, tuan ni sekian nama, sekian nama, sekian nama. Betul, itulah nama saya. Saya datang hari ni, saya sebenarnya datang jauh ni daripada Maghribi. Saya datang nak bawa berita gembira untuk awak. Saya mimpi Nabi SAW dan perintahkan datang untuk jumpa awak. Iaitu nak beritahu bahawa awak adalah ahli syurga, kata Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ini berlaku, tuan-tuan. Ni apanya berlaku daripada ni tak berapa lama, tuan-tuan. Kamu ahli syurga. Jadi ialah dia pun terkejut, tuan-tuan. Sebab dia rasa dia pun tak layak, tuan-tuan, syurga ni bagi ni. Tapi orang alim ni tanya, wahai saya, tuan, saya nak tanya apa amalan awak ni lah. Sehingga Rasulullah bermimpi kamu ahli syurga. Dan bukan itu saja, pesan Nabi untuk sampaikan berita ini kepada awak. Dia kata, insya-Allah saya ni tak ada amal, tak ada apa amal saya. Tak ada apa amal saya lah. Semayang pun kadang-kadang keluar waktu saya semayang. Sibuk nak uruskan kambing ni. Saya pun duduk Mekah dah lama tak pergi tawaf kat Mekah, tak Kaabah. Jadi akhir sekali, pendekkan cerita, perhatian. Akhirnya dia pun mengatakan, sebenarnya saya amal biasa-biasa lah. Tapi yang ada satu amal saya buat. Jiran saya ni baru meninggal dunia. Meninggalkan anak yatim 5-6 orang. Miskin. Jadi saya kesian, apa yang boleh saya tolong. Saya berazam lah. Pendapatan bulanan saya bagi 2, separuh untuk keluarga saya. Separuh saya hadiahkan untuk orang miskin, anak yatim. Janda-janda dan anak yatim itu. Itu amalan saya yang saya rasa itulah yang saya mampu buat. Maka kata orang alim tu, inilah amalan kamu yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab kata Nabi SAW, tuan-tuan, kita beramal ni kalau zikir apa tu untuk kita, tuan-tuan. Tapi yang paling Allah kasih, kata, berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa sesungguhnya sebaik-baik manusia, khairun nas. Rasulullah beritahu sebaik-baik manusia, manusia yang banyak buat manfaat pada orang lain. Dalam hidup kita, tuan-tuan, banyakkan manfaat pada orang lain. Tolonglah orang lain, tuan-tuan. Orang miskin, ada masalah, tolonglah, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi akhirnya orang alim kata, marilah awak bersihkan pakaian, mandi betul-betul, cari pakaian yang baik. Marilah kita pergi ke Kaabah. Kita tawaf sunat. Kemudian awak sujud syukurlah. Kerana alhamdulillah dapat berita yang baik ini. Aku ikutlah pada ikut. Sampai waktu salat selama-lama telah menyebelah, tuan-tuan. Masya Allah. Itulah kata Nabi, dia ahli syurga, tuan-tuan. Di sujud yang akhir, orang semua dah salam, tuan-tuan, malam Jumaat. Rupanya dia meninggal dalam sujud, tuan-tuan. Benarlah dia ni ahli syurga. Jadi kisah ini, tuan-tuan, nak beritahu, marilah samping kita menyambut maulid Nabi setiap tahun, setiap masa, buatlah sebanyak-banyak kebaikan, tuan-tuan. Terutama sekali kepada yang memerlukan, terutama anak yatim.
fakir miskin dan lain lagi insya-Allah.